Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan hari ini kita nak mungkin recap sedikit ataupun mungkin bagi anda yang belum lagi menerima suntikan vaksin, mungkin pengalaman ini anda boleh jadikan, perkongsian ini anda boleh jadikan pengalaman nanti apabila anda mendapatkan vaksin. Tapi kalau saya nak recap sedikit Hakim, kita tahu apabila saat untuk mendapatkan suntikan vaksin itu adalah satu pengalaman yang sangat bermakna. Saya dan Hakim mendapatkan suntikan vaksin di WTC dan kita tahu mungkin prosedur ataupun bercakap dengan petugas kesihatan semasa berada di PPV itu adalah sangat penting untuk kita memahami prosedur ataupun mungkin laluan yang disediakan dan sebagainya. Tetapi mungkin bagi warga asing itu, mereka mungkin agak terpinga-pinga jika tidak berkomunikasi dalam lingua franca mereka ataupun mungkin dalam bahasa Inggeris, Hakim. Ya, tetapi Syazwani, untuk kita mengambil vaksin ini adalah satu keputusan besar dalam hidup. Lebih-lebih lagi kita dalam pandemik ini, banyak persoalan mengenai vaksin dan penting untuk kita memahami, menjelaskan. Tapi kita sebagai orang Malaysia mungkin tak ada masalah. Kalau warga asing ni dah akan ada masalah sedikit sebab ialah tak faham nak berkomunikasi dalam bahasa ibunda mereka. Tetapi ini ada kisah seorang petugas PPV yang mengambil inisiatif mempelajari bahasa asing. Bukan satu, tapi 7 bahasa asing dia belajar ketika dia bertugas sebagai sukarelawan PPV di PPV Bukit Jalil. Kita lihat video ini. Sawadika. Thamngan alai. Thamngan alai. Meban. Meban? Kun sabai di mai. Sabai. Thao phai. Khap khung khap. Aduh. Kumustaka. Okey lah. Okey. Ano ang trabaho? Ha? Mei. Itu dia tadi video yang dikongsikan pengguna Twitter ataupun daripada pemilik video itu sendiri, Ain Syawani yang merupakan petugas PPV, dan Ain bersama dengan kita pada pagi ini. Selamat pagi Ain. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini belajar bahasa apa pula? Okey. Hari ini Ain, okey. Ya, tadi kita lihat video tu, dia rasa macam tertanya-tanya lah berapa lama sebenarnya Ain dah belajar bahasa asing ataupun memang sejak bertugas di PPV ni baru start belajar, sebab bukan satu lah. Saya dengar tadi ada bahasa Thailand, lepas tu ada dengar Bengali, ada Tagalog, lepas tu kita yang bahasa Melayu ni pun kadang ada yang tak fasih nak belajar bahasa Mandarin ataupun Cantonese pun tak suka sikit kadang-kadang. Tapi Ain boleh belajar dah masa berapa 7 bahasa tu. Macam mana? Berapa lama belajar tu? In total 7 tu actually 2 weeks lah. Tapi kalau yang the first 5 tu within 1 minggu je. Ain belajar. Itu memang belajar keseluruhan ke? Ain belajar basic lah. Basic yang Ain kena tanya. Kan, soalan yang Ain kena tanya, yang tu dengan basic macam thank you, how are you, macam tu lah. Itu mungkin inisiatif yang Ain lakukan sendiri sebelum memulakan tugas di PPV itu. Tapi kita nak tahulah mungkin timeline ataupun garis masa dia. Adakah Ain sedar keperluan untuk belajar bahasa asing ini semasa sudah memulakan tugas di PPV ataupun mungkin selepas berdepan dengan kesukaran untuk berkomunikasi dengan mereka ini? Ain mula nak belajar sebab lepas Ain assist beberapa orang, taklah beberapa sangat, quite a lot juga, tapi lepas tu I rasa macam it is so hard for me to do. Sangat susah, sangat time consuming and very energy draining. So Ain tak nak benda tu. Jadi I rasa macam okay, the only thing I can do is learn their languages.
Tu je the only way yang I have right now. Sebab diorang tak faham pasal Melayu and English. So macam, okay, I learn your language. Tu je. Apabila Ain nak bagi ke Ain ke Kak Syazwani ni? Tak apa, Hakim silakan dulu. Apabila Ain belajar dan bertutur bahasa ibunda mereka ni, apa reaksi mereka? Macam, yelah kita nampak kadang-kadang kita nak pergi PPV ni untuk kita kadang masih lagi gelisah, tak tahu perjalanan, ada yang sampai lebih awal. Itu untuk kita yang tinggal dalam negara ni, tapi untuk mereka yang warga asing ni lagilah dah lah bahasa tu sukar nak berkomunikasi. Tapi bila duduk depan Ain, tiba-tiba Ain boleh cakap Tagalog dengan mereka, Bengali, macam-macam bahasa lagi lah. Apa reaksi di wajah mereka? Yelah, memang tak nampak lah dia orang pakai topeng, tapi mungkin daripada lenggok badan ataupun mata kening ni mungkin ada dapat reaksi apabila Ain bertutur dalam bahasa mereka. Diorang the moment Ain cakap, diorang mesti senyum, mesti kadang-kadang ada yang gelak. Reaction diorang sangat priceless and sangat genuine bagi Ain. So Ain tak boleh nak record because I respect their privacy. Tapi kalau diorang bagi then I will lah. Tapi macam Ain kan, one thing kan, bila diorang datang dekat kaunter Ain, lepas tu Ain dapat their passport, I get really excited sebab Ain dapat practice apa yang Ain dah belajar. So yang sangat gembira apabila bertemu dengan warga asing yang mendapatkan suntikan vaksin. Ini kita jelas nampak contohnya dalam video yang kita mainkan sebentar tadi. Kita juga lihat video yang dikongsikan oleh Ain di Twitter Ain sendiri. Memang jelas walaupun pakai mask tapi nampak Ain sangat gembira ketika melakukan tugas itu. Tapi kita nak juga tahulah Ain, adakah Ain sahaja yang mungkin melakukan inisiatif yang tersebut ataupun mungkin ada dalam kalangan sukarelawan lain yang sebenarnya anda ni semua bersama-sama belajar bahasa asing untuk memastikan warga asing ini mudah faham prosedur ketika berada di PPV itu? At first, memang Ain seorang je yang start benda ni. Ain yang start tanya and belajar dulu. Lepas tu I have a friend. My friend ni Haikal dia pun belajar juga. Sebab dia duduk sebelah Ain kan, dia pun belajar juga. Dia first yang belajar bahasa Filipino. So dia yang ajar Ain Filipino tu. So eventually after that, most of my friends yang lepas tengok video tu, diorang pun start juga cakap this foreign language lah. Most of them akan belajar cakap Bangladesh. So yeah. Ini satu yang mungkin di peringkat luarannya kita hanya melihat macam ini satu kemahiran untuk kita memudahkan berkomunikasi dengan warga asing ini. Tapi dari satu sudut dia memberikan rasa sense of belonging kepada foreigner ini di tempat mana mereka bermastoti mencari rezeki. Bagaimana Ain melihat apabila Ain berkomunikasi dengan mereka ini dapat kita memahami antara satu sama lain dan ianya akan termanifestasi dengan kelancaran proses vaksinasi itu. Adakah Ain rasa macam kita sepatutnya ni kita dah 64 tahun merdeka ini penting untuk kita turut mempelajari bahasa asing, bukan hanya untuk kita menegakkan rasa macam ini Malaysia cakap Melayu lah, tapi it's more than that actually. Jadi bagi pendapat Ain, mengapa penting untuk kita juga mempelajari ataupun mengambil tahu sedikit sebanyak mengenai bahasa asing itu walaupun kita berada di negara Malaysia yang menggunakan bahasa rasminya sebagai bahasa Melayu? Bagi Ain, kalau as for me, sebab Ain ada opportunity tu untuk learn tu. Tapi kalau many of you ada opportunity yang sama, just grab it sebab it's a once a lifetime punya opportunity kan. And then bagi Ain, kita nak learn bahasa ni bukan limited kepada okay, I am Malay, I have to learn Malay and my second language is English, so I have to learn English. No. So kadang-kadang kalau kita nak pergi somewhere, kita nak cakap benda tu untuk memudahkan kita, dan kita nak cakap, kita boleh cakap benda tu
wouldn't it be fun? Benda tu macam, okay, let's say kalau I belajar cakap Mandarin kan, lepas tu I nak pergi kedai di mana aunty ni tak erti cakap English or Malay. So I terus boleh cakap Mandarin. So benda tu macam beneficial for you juga, bukan untuk orang lain. Jadi even macam kita dah 64 years kan, merdeka kan, macam kalau don't limit yourself, macam I am Malay, I have to learn Malay and English je. So tak perlu. Ya, faham. Ain, mungkin kita tahu Ain sebagai sukarela di PPV itu setelah beberapa bulan, mungkin Ain boleh kongsikanlah kenangan manis ataupun detik-detik yang tidak dapat dilupakan selain daripada apabila penguasaan bahasa warga asing ini dapat memudahkan lagi warga asing untuk mendapatkan suntikan vaksin, tapi mungkin ada detik-detik manis lain yang ingin Ain kongsikan. Detik manis tu macam kita dah in pandemic dah lama kan, so macam Ain finally dapat jumpa people, dapat jumpa kawan baru and dapat belajar benda baru, and then jadi volunteer untuk COVID ni, untuk vaksin is something yang tak semua orang dapat the chance. So COVID ni kita InsyaAllah one day dia akan vanish. So opportunity tu takkan ada dah. So I rasa tu one of the best moment lah, which is I get to be one of the volunteer for this vaccination program. Ain, akhir sekali pesanan Ain kepada petugas-petugas PPV yang lain ataupun sukarelawan PPV yang lain untuk bagaimana kita dapat memastikan mereka ni sukarelawan dan juga petugas di pusat pemberian vaksin ni dapat memberikan terbaik, the best experience to the stakeholders ataupun klien mereka yang menerima suntikan vaksin ini. Pesanan kepada mereka, Ain. What I can say is be nice to everyone. Kita jangan pilih orang. Dengan orang ni kita nak baik, dengan orang ni kita tak nak cakap baik-baik. I understand kita punya job ni can be very tiring sebab kita kerja pun berapa jam kan. Tapi that is not a ticket for you to be rude to anyone. Just enjoy your job, be nice and be kind. Everyone will be happy. Be nice and be kind to Terima kasih Ain Syahwani, petugas ataupun sukarelawan PPV Bukit Jalil, yang banyak sebenarnya kita boleh belajar daripada apa yang Ain lakukan ini. Bagaimana kita melayan individu lain dalam keadaan kita sukar sekarang ini, masing-masing mempunyai tekanan, tapi things are not going to be better kalau kita treat orang dengan cara tidak betul. Tak pasal-pasal nanti nak kena rekod, nak buat experience ambil vaksin COVID-19, pandemik ni tiba-tiba tak boleh rekod sebab menteri dia letak jawatan. Itu pun saya tak faham kenapa. Harapnya ada jururawat atau petugas yang boleh belajar daripada apa yang berlaku ini. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ain Syahwani kerana menunjukkan contoh yang baik sebagai petugas sukarelawan di PPV, dan kita semua boleh mempengaruhi ataupun mengambil iktibar daripada apa yang dilakukan Ain ini, dan terus akan bertugas Ain, teruskan belajar bahasa-bahasa asing. Kalau boleh kita pun sebenarnya kena belajar juga Syazwani. Tapi apapun Syazwani, kita nak kongsikan lagi ada perkongsian lebih menarik selepas ini, bagaimana mereka yang tidak berkemampuan ini berhadapan dengan pandemik. Ini sesuatu yang sukar, detik sukar untuk mereka, dan itu kita kongsikan selepas kita kembali daripada rehat ini.